Bertemu kembali Rentasan Berita edisi 953. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Terima kasih dan teruskan perjuangan. Mudah untuk salahkan pimpinan PH. Anda kata Pakatan Harapan dilanggar toda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden Pakatan Harapan mengucapkan terima kasih kepada kesemua 105 ahli parlimen pembangkang yang berdiri bersama mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa mengira parti dan perbezaan pandangan politik demi kepentingan rakyat dan negara. Majlis Presiden Pakatan Harapan itu berkata demikian ketika menjunjung kasih ke atas titah perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah untuk melantik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri yang telah dibuat selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan, isu politik dan keadaan semasa tanah air kita menjadi tumpuan perbincangan. Isu penularan wabak COVID-19 terus merisaukan dengan jumlah kes baharu dan angka kematian harian yang tinggi di samping usaha pemberian vaksin yang perlu dipertingkatkan. Katanya dalam satu kenyataan 23 Ogos 2021. Pakatan Harapan juga melahirkan kerisauan berhubung masalah ekonomi semasa termasuk isu pengangguran, pendapatan yang berkurangan, sektor-sektor yang amat terkesan dan perancangan kerajaan untuk menghidupkan kembali ekonomi. Oleh yang demikian, Majlis Presiden hari ini mengulangi komitmen bahawa Pakatan Harapan sebagai gabungan politik akan diperkukuh di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengerusi. Segala persiapan menuju pilihan raya umum ke-15 akan dipergiat, termasuk perbincangan kerusi, manifesto, barisan kepimpinan dan calon serta strategi untuk memenangi mandat rakyat, kata kenyataan yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Menurut mereka selaras dengan ketetapan Port Dickson bertarikh 9 April 2021 dan untuk mengembling kekuatan seluruh blok pembangkang, Pakatan Harapan mengambil pendirian yang terbuka untuk berunding dan bekerjasama di bawah konsep khemah besar berdasarkan agenda reformasi dan kepentingan rakyat. Usaha mengembling tenaga tersebut menerusi kaedah khemah besar di kalangan ahli pembangkang mesti diberikan keutamaan mengatasi permainan dan percaturan politik kuasa yang diperalat oleh pihak tertentu untuk merebut kuasa dan jawatan yang hanya merugikan negara, tegas pucuk pimpinan Pakatan Harapan. Sebagai pembangkang, mereka akan meneruskan tugas untuk memberikan kritikan, teguran, syur dan pandangan yang membina dan bertanggungjawab sesuai dengan titah nasihat Yang di-Pertuan Agong demi memastikan proses semak imbang ke atas kuasa eksekutif terus dilaksanakan. Mereka juga menyeru supaya kita sama-sama berdoa dan berusaha agar krisis wabak COVID-19 dan kemelesetan ekonomi segera diatasi demi menyelamatkan nyawa dan mata pencarian rakyat Malaysia. Itulah kenyataan matang pimpinan Pakatan Harapan yang tidak menuding jari kepada mana-mana pihak ke atas kegagalan mereka mengembalikan mandat rakyat yang telah dirampas pada hujung Februari tahun lalu menerusi langkah syaratan. Usaha menerusi kaedah khemah besar atau kerjasama di kalangan pimpinan Pakatan Harapan dilihat sebagai paling sesuai jika pihak pembangkang benar-benar mahu mengembalikan sistem demokrasi parlimen berperwakilan yang tercemar akibat rampasan kuasa itu. Namun kaedah Pakatan Harapan itu nampaknya tidak dikongsi oleh Parti Pejuang Tanah Air Pejuang. Pengerusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam wawancara secara maya di portal The Malaysian Insight berkata, Pejuang berharap pengundi Bukan Melayu akan memberi sokongan kepada parti itu seperti UMNO mendapat sokongan ramai pengundi China dan juga India. Menurut beliau, ahli Pejuang terdiri daripada orang muda yang bebas rasuah dan bersih. Kita akan tanya kepada semua yang ingin menyertai Pejuang sama ada mereka masuk untuk menyokong parti atau hanya berpengaruh dan ingin mendapat tempat
dapat untuk bertanding. Untuk mendapatkan kemenangan memerlukan banyak pengorbanan dilakukan. Jadi kepada sesiapa yang ingin menyertai pejuang kalau tidak dipilih, sanggupkah untuk terus menyokong parti? Kita mahu bertanding banyak kerusi, mungkin sampai 120 kerusi parlimen, kata Tun Dr. Mahathir dalam wawancara itu. Bagaimanapun hasrat Tun M itu bercanggah dengan kenyataannya bahawa mana-mana parti politik atau pakatan sukar memperoleh majoriti mudah dalam pilihan raya umum akan datang dan sekaligus mengakibatkan kerajaan tidak stabil dan akan tumbang apabila seseorang ahli parlimen menarik sokongan mereka. Menurut beliau, terlalu banyak parti politik yang akan bertanding mengakibatkan banyak pertarungan berbilang penjuru hingga mengakibatkan kesemua parti hanya mampu memenangi 20 hingga 30 kerusi sahaja. Tidakkah keinginan beliau untuk merebut 120 kerusi parlimen itu menambah lagi bilangan parti politik yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15? Ini kerana hujah tersebut untuk bertanding 120 kerusi tidak mungkin dapat dipertahankan kerana tidak akan wujud cara kesepakatan yang diharapkan oleh pejuang jika ia memaksa parti dalam Pakatan Harapan berkorban untuk menyerahkan kerusi tradisi mereka kepada parti yang belum pernah diuji. Kegagalan Bersatu memenangi hanya 13 kerusi daripada 52 kerusi parlimen yang ditandingi pada pilihan raya umum ke-14 lalu perlu dijadikan pengajaran kepada pejuang. Pakatan Harapan jatuh kerana Bersatu kemudian khanat setelah berjaya mengumpulkan ramai katak dari UMNO. Rakyat sentiasa ingat dan tidak memaafkannya. Justru tidak logik apabila Tun Dr. Mahathir mahu bertanding lebih 120 kerusi parlimen dan mengharapkan kesepakatan daripada Pakatan Harapan. Ukurlah baju di badan sendiri. Jika benar-benar ikhlas untuk memperjuangkan nasib rakyat dan bukan hanya semata-mata hendak menafikan, Anwar berpeluang untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jom Channel terpanggil untuk mengulas kenyataan bercanggah beberapa pimpinan pertengahan amanah susulan kegagalan mengambil alih pemerintahan selepas Mahyadi Mak Yassin hilang sokongan majoriti. Menurut laporan Malaysia Deadline 22 Ogos lalu, 4 ketua pemuda amanah kawasan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menegaskan pimpinan Pakatan Harapan mesti mencari formula baharu untuk membina semula kepercayaan susulan kegagalan tersebut. Mereka berkata episod kembalinya UMNO mengetuai kerajaan persekutuan sepatutnya menjadi pengajaran yang dapat dipelajari oleh semua pimpinan Pakatan Harapan. Walaupun dengan sokongan kuat 105 ahli parlimen daripada Pakatan Harapan, pejuang, muda, warisan, UPKO, PSB dan bebas, kita masih gagal untuk mendapatkan 111 sokongan minimum ahli parlimen yang diperlukan untuk membentuk kerajaan. Berulangnya kegagalan untuk mengembalikan mandat rakyat untuk Pakatan Harapan memerintah pasca langkah Sheraton perlahan-lahan mengikis kepercayaan orang ramai terhadap kepimpinan dan kaliber kepimpinan Pakatan Harapan. Tegas mereka dalam satu kenyataan seperti dipetik Malaysia Deadline. Kenyataan tersebut dikeluarkan bersama Ketua Pemuda Amanah Kawasan yang terdiri daripada Zulhafiz Zulkifli Lembah Pantai, Hafizuddin Razian Kepung, Muhammad Nur Fadil Bandatul Razak dan Syekh Huzaifah Bukit Bintang. Mereka dilaporkan berpendapat untuk terus melakukan perkara yang sama berulang kali tetapi mengharapkan hasil yang berbeza adalah jelas tidak pragmatik. Rakyat Malaysia berhak mendapat barisan pimpinan yang kompeten untuk mengemudi negara mengikut hala tuju yang sepatutnya dalam krisis besar seumpama ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemimpin Pakatan Harapan digesa kembali ke meja rundingan untuk mencari punca dan menyusun semula strategi. Pimpinan perlu bertanggungjawab atas kegagalan ini, merombak struktur kepimpinan untuk keterbukaan khemah pembangkang yang lebih besar dan melunaskan semua cadangan dasar COVID-19 yang lebih konstruktif, tegas kenyataan itu. Kenyataan tersebut dijawab oleh Amanah Gombak yang diketuai oleh Saari Sungit yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Hulu Kelang pada 22 Ogos. Amanah Gombak menegaskan sokongan penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan Pakatan Harapan untuk menerajui kesatuan pembangkang bagi mengembalikan mandat rakyat dalam pilihan raya umum ke-15. Menurut mereka, Pakatan Harapan bersama pembangkang telah memainkan peranan menjadi penyemak imbang dasar dan hala tuju yang dibawa oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang terpalit dalam krisis kepimpinan apabila perlu menamakan seorang calon Perdana Menteri bagi menggantikan Tan Sri Mahyadi Mak Yassin. Sekali lagi ditegaskan bahawa gerakan yang terlaksana sehingga naiknya seorang Perdana Menteri UMNO ini bukanlah daripada langkah yang dijalankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang, ujar Amanah Gombak. Bagaimanapun, Amanah Gombak bersetuju bahawa Anwar meminta agar Mahyadin dimakzulkan iaitu diturunkan daripada jawatannya, tetapi itu selepas beliau gagal mengabsahkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri serta membelakangkan titah Yang di-Pertuan Agong berhubung isu darurat.
Artinya, pembangkang khususnya Pakatan Harapan menjalankan tanggungjawabnya selaku ahli parlimen untuk mencalonkan seorang Perdana Menteri jelas amanah gombak. Kenyataan itu turut merujuk kepada keputusan bersama semua anggota Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam permukiman khas di Port Dickson yang menegaskan bahawa calon Perdana Menteri Pakatan Harapan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka ia terpaksa juga ketika krisis sedang melanda negara minggu lalu sehinggalah pilihan raya umum ke-15. Maka persoalan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal mendapatkan angka yang mencukupi untuk dinobatkan sebagai Perdana Menteri adalah satu kejanggalan. Sedangkan permainan ini adalah permainan sebahagian pemimpin UMNO yang mahu kembali berkuasa semata-mata. Jika seorang pemimpin lain perlu dilantik untuk mengganti Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai peneraju pembangkang akibat kegagalannya membentuk kerajaan baru-baru ini, ia merupakan satu langkah yang membawa kita terperangkap dalam perangkap samar yang dipasang oleh musuh, tegas amanah gombak. Kenyataan amanah gombak itu juga menyeru agar kesepaduan 104 ahli parlimen yang mencalonkan Anwar diperkasakan dengan mengekalkan matlamat yang sama menerusi pendekatan yang harus diperkemaskan. Wajah-wajah kepimpinan sedia ada harus diberikan peranan untuk memasuki gelanggang pilihan raya umum ke-15 dengan syarat fungsi, strategi dan calon harus dilebihkan kepada orang-orang yang lebih muda. Amanah gombak berkeyakinan bahawa kesepaduan antara ketokohan kepimpinan senior dan kelincahan calon-calon baharu yang muda dan menyegarkan mampu menggugat kerajaan gagal yang sedang memerintah sekarang ini, kata kenyataan itu. Kenyataan amanah gombak itu jelas bahawa mengekalkan kepimpinan Pakatan Harapan sedia ada tanpa meminggirkan kepimpinan pemudanya. Dalam hubungan ini, apa yang 4 ketua pemuda amanah wilayah persekutuan mahu? Berterus teranglah, adakah 4 ketua pemuda amanah ini mahu kembali dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad? Lupakah mereka siapa yang berkata manifesto bukan kitab suci yang kini menjadi sindiran golongan wala umpas dan macai UMNO? Cubalah kalian semak sendiri Facebook masing-masing. Bilakah kali terakhir kalian mengemaskininya untuk tujuan meningkatkan kepercayaan kepada amanah mahupun Pakatan Harapan? Berapa banyak likes yang kalian peroleh setelah memuat naik posting hebat di Facebook masing-masing? Justru sebelum mengata pihak pimpinan Pakatan Harapan tidak kompeten dan pragmatik, pertimbangkan senario ini. Jika kalian hendak mengambil alih pimpinan Pakatan Harapan, sanggupkah kalian menerima dugaan sebagaimana yang telah diterima oleh Anwar Ibrahim, Muhammad Sabu, Lim Guan Eng dan Sa'ari Sungit? Jika hati tidak cukup kental dan tidak sanggup, janganlah melontar batu dari rumah kaca. Lawan Pakatan Harapan adalah UMNO dan gerombolan Perikatan Nasional yang sentiasa bermain politik walaupun rakyat sedang ditimpa malang yang besar selepas pandemik COVID-19 melanda. Peribahasa Melayu menyebut, mengata dulang, paku serpih. Fikir-fikirkanlah maksud pengakhiran peribahasa ini. Suka atau tidak, hakikatnya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bukan pilihan rakyat yang telah memenangkan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, kata Ketua Pemuda DAP Syekh Umar Ali. Menurut beliau, sejak kemenangan Pakatan Harapan itu, UMNO dan Barisan Nasional berusaha bersungguh-sungguh untuk memenangi semula pilihan raya. Tapi selepas segala helah dan insiden yang berlaku, UMNO kembali semula di kerusi pemandu kerajaan tanpa menunggu pilihan raya tiba. Hal ini perlu menjadi iktibar oleh Pakatan Harapan dalam mengatur strategi berikutnya. Langkah ke hadapan masih tidak mudah tetapi tiada yang mustahil, katanya dalam satu kenyataan di Facebook miliknya. Ahli Dewan Undangan Negeri Paruh itu berpendapat sokongan rakyat yang sedia ada dalam Pakatan Harapan harus dikekalkan. Tidak dapat tidak, ia mestilah dizahirkan menerusi kerja kuat serta iltizam membawa Malaysia ke arah yang betul. Pakatan Harapan yang perlu tumpukan seluruh tenaga untuk membantu rakyat di saat pandemik ini. Kita harus komited untuk bekerjasama dengan semua pihak dalam mengatasi krisis kesihatan serta memulihkan ekonomi negara, ujarnya. Beliau mengingatkan bahawa prinsip Pakatan Harapan adalah jelas, ingin membina Malaysia tanpa korupsi, lebih berintegriti dan mengangkat namanya setaraf dengan negara-negara maju di dunia. Kita ingin membina negara yang adil serta saksama untuk semua anak Malaysia tanpa mengira apa juga latar mereka. Perbezaan kita sama ada ras, budaya, bahasa serta agama adalah sebenarnya kekuatan kita. Malaysia bukan sebuah negara yang gagal. Malaysia kaya dengan hasil mahsul buminya serta khazanah budaya, kata Syekh Umar. Beliau mengecam politik lama yang mengambil jalan pintas menerusi pelbagai helah dan tipu daya yang tidak akan membawa kita ke mana-mana. Ini kerana beliau melihat bahawa idea, polisi, dasar serta iltizam untuk menyatu padukan rakyat yang akan membawa Malaysia ke puncak. Saya hampir percaya sepenuhnya bahawa kemelut politik hari ini tidak akan berakhir selagi ahli politik yang ada terus
terus bermain wayang dan bermuka dua demi mencapai makna kuasa semata-mata. Katanya, justru beliau berpendirian bahawa langkah ke hadapan untuk Pakatan Harapan mesti terus diperkasa. Jalinan kerjasama parti-parti komponen perlu diperteguh dan dipereratkan. Mengulas mengenai persediaan Pakatan Harapan untuk berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15, beliau gembira melihat Pakatan Harapan bersiap siaga dengan lapisan kepimpinan barisan kedua. Katanya kepimpinan yang lebih muda, bertenaga, ada momentum baharu serta mampu membawa wacana segar untuk Malaysia. Barisan kepimpinan muda yang peduli dengan aspirasi rakyat dan mahu melihat tanah air membangun dan maju demi anak cucu kita. Saya percaya dunia hari ini tidak lagi sama. Cabaran Malaysia berbeza, medium kita berbeza, audien kita juga berbeza. Dunia digital telah membuka sempadan kita semua dalam mengakses maklumat serta mengetengahkan idea. Wakil-wakil rakyat serta ahli akar umbi Pakatan Harapan perlu menjadi kuduah atau suri tauladan. Cara kita bekerja, perkhidmatan yang kita berikan di kawasan serta pendekatan yang inklusif akan dinilai oleh rakyat, ujarnya. Syekh Umar juga yakin sekiranya Pakatan Harapan mencermati semua ini lalu mengambil langkah mengukuh gerak kerja menuju pilihan raya umum ke-15, rakyat pasti menang. Beliau menegaskan mana-mana juga parti politik yang berdiri bersama aspirasi rakyat akan menang. Sebagai seorang anggota, saranan saya kepada Pakatan Harapan, jangan kecewa dan berputus asa untuk Malaysia. Iltizam Pakatan Harapan untuk terus ikhlas berjuang demi rakyat dan Malaysia yang lebih baik pastinya akan menghasilkan sebuah kemenangan, tegasnya. Untuk rekod, beliau merupakan salah seorang aktivis muda PAS yang meninggalkan parti itu untuk menyertai DAP yang amat dibenci oleh parti yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam itu. Pemikiran Syekh Omar dilihat amat matang dan amat sesuai untuk diketengahkan bagi membawa negara ini agar kembali disegani di peringkat antarabangsa. Beliau tidak menyalahkan mana-mana pihak setelah Pakatan Harapan tidak berjaya mendapatkan semula mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu yang dirampas oleh pengkhianat. Sebaliknya, beliau menyeru supaya kepimpinan dan anak muda sama-sama memberi perkhidmatan terbaik hingga ke akar umbi. Pakatan Harapan sudah memiliki 2M, iaitu media dan machinery. Walaupun tidak memiliki M yang ketiga, iaitu money, iltizam dengan ikhlas akan memacu kemenangan. Justru Pakatan Harapan tidak harus tergugat dengan memokkan PAS dan UMNO. No Anwar, no DAP. Tak perlu kalut sehingga mengorbankan betis dan peha demi mempertahankan serangan todak Jcom. Pakatan Harapan hanya perlu menggembling kebijaksanaan intelektual ahli-ahlinya sahaja. Tunjukkan bahawa Pakatan Harapan merupakan gabungan parti yang inklusif, berbilang kaum dan berjuang di atas premis rahmatan lil alamin. Jika ada lunca yang hendak terjun dari bahtera Pakatan Harapan, biarkan dia terjun dengan labu-labunya itu. Cuma jangan lupa bahawa rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.